nombor perintik C18A0312. Hari ini saya akan menjelaskan hak-hak wanita. Kerajaan Malaysia telah menetapkan bahawa menjelang pada tahun 2020, sebanyak 30% daripada pembuat dasar kerajaan adalah melibatkan golongan wanita. Terdapat beberapa petikan Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan wanita. Contohnya dalam surah Ali Imran ayat 195, Allah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya aku tidak akan mensia-siakan amal orang-orang yang beramal dari kalangan kamu, sama ada lelaki atau perempuan, kerana sesetengah kamu adalah keturunan dari sesetengahnya yang lain. Begitu juga dalam hadis Rasulullah SAW yang bersabda bermaksud wanita itu adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang pimpinannya. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis tersebut, jelaslah bahawa Islam sangat memartabatkan kaum wanita. Terdapat beberapa hak untuk golongan wanita. Yang pertama ialah hak untuk berkahwin, yang kedua hak terhadap mas kahwin, yang ketiga hak dalam poligami, dan terdapat juga hak-hak lain yang seperti akan dinyatakan oleh sahabat saya. Sekian, terima kasih. Hak untuk berkahwin. Sebagai seorang wanita, kita mempunyai hak untuk berkahwin. Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan pada tahun 1984 menyebutkan bahawa hak seseorang wanita untuk berkahwin telah diperuntukkan dengan jelas di bawah Seksyen 8, iaitu tiada sesuatu perkahwinan boleh diakad nikahkan di bawah akta ini jika lelaki tersebut berumur kurang daripada 18 tahun atau perempuan tersebut berumur kurang daripada 16 tahun, kecuali jika hakim syari'i telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan yang tertentu. Tujuan peruntukan ini dibuat bukanlah sebagai satu bentuk sekatan bagi memastikan setiap pasangan mempunyai tahap kematangan dan kesediaan untuk memikul tanggungjawab yang besar dalam institusi kekeluargaan. Hal ini jelas dengan peruntukan ini mungkin dapat mengurangkan sedikit sebanyak kes-kes perceraian yang telah berlaku dan masalah kes suami yang tidak mampu memberi nafkah atau tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami. Selain itu, terdapat juga hak terhadap mas kahwin. Wanita juga diberi hak sepenuhnya terhadap mas kahwin yang dibayar terhadap masa akad nikah dijalankan. Bahkan, hak isteri ke atas mas kahwin tersebut tidak boleh digugurkan atas alasan perceraian ataupun pembubaran perkahwinan jika suami tersebut masih berhutang mas kahwin terhadap bekas isterinya. Wanita tersebut boleh mengemukakan aduan tersebut ke mahkamah untuk mendapatkan jumlah mas kahwin yang masih terhutang. Hak-hak wanita dalam poligami. Dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 telah menetapkan hak bagi setiap wanita untuk mendapat perlindungan daripada suami yang berpoligami. Dalam konteks ini, akta ini telah menetapkan beberapa syarat sebelum lelaki itu dibenarkan oleh mahkamah berbuat demikian. Seksyen 23 menjelaskan bahawa seseorang lelaki itu semasa masih di dalam perkahwinan membuat kontrak perkahwinan yang lain dengan perempuan lain kecuali dengan kebenaran daripada mahkamah. Seksyen 123 menyatakan sekiranya lelaki berkenaan tidak mendapat kebenaran bertulis seperti mana yang diperuntukkan dalam Seksyen 23 dan kemudiannya berkahwin lagi, maka dia telah melakukan satu kesalahan dan boleh dihukum denda sehingga RM1,000 atau penjara sehingga 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Selain itu, mahkamah juga perlu berpuas hati tentang beberapa perkara sebelum kebenaran diberikan, iaitu pertama, bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu adalah perlu dan patut memandang kepada hal-hal keadaan yang berikut, iaitu kemandulan,
keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak persetubuhan, atau gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada. Yang kedua, bahawa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung sebagaimana dikehendaki oleh hukum syarak semua isteri dan orang tanggungannya, termasuk orang-orang yang akan menjadi orang-orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicarangkan itu. Seterusnya, bahawa pemohon akan berupaya memberi layanan sama rata kepada semua isterinya mengikut kehendak hukum syarak. Seterusnya, bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu tidak akan menyebabkan darar syar'i kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada. Peruntukan tentang poligami dalam Undang-Undang Keluarga Islam jelas memberi satu bentuk keadilan dan segala perlindungan kepada kaum wanita di mana ia memberi segala hak dan kepentingan isteri yang sedia ada terjamin dan tidak tertindas. Contohnya, isteri yang sedia ada akan diserahkan satu salinan permohonan dan akuan berkanun bersama dengan saman untuk hadir ke mahkamah kepada mereka sebagai makluman awal sebelum permohonan poligami dibuat. Semua peruntukan ini dibuat bukanlah bertujuan untuk menghapuskan terus poligami yang dibenarkan oleh Islam, tetapi ianya diadakan agar tujuan poligami sebenar tidak disalahgunakan dan untuk mengelakkan diskriminasi terhadap wanita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nafitra binti Marzuki, nombor metrik C18E0290. Saya akan menerangkan tentang hak-hak lain terhadap penjagaan wanita. Yang pertamanya, hak untuk mendapatkan perceraian secara kulu atau tebus talak bagi membatalkan ikatan perkahwinan dengan adanya sebab-sebab yang munasabah dan telah diputuskan oleh mahkamah. Sebagaimana contoh, seorang suami itu dengan reda hatinya melafazkan talak di depan para hakim dengan disaksikan oleh orang ramai. Yang keduanya, hak untuk mendapatkan penceraian di bawah taklid atau janji sebagaimana diperuntukkan bawah Seksyen 50, iaitu seorang perempuan yang dah bersuami boleh berhak untuk mendapatkan penceraian menurut syarat-syarat surat perakuan yang telah menetapkan penceraian itu telah berlaku. Yang ketiga, hak untuk membubarkan perkahwinan atau fasakh jika terdapat satu atau lebih daripada alasan yang munasabah sebagaimana Seksyen 52, iaitu apabila seorang suami itu tidak memberi nafkah dalam masa yang panjang kepada keluarganya. Yang keempat, hak untuk mendapatkan harta semacarian dalam perkahwinan apabila telah berlaku penceraian, iaitu dengan membahagi harta jika harta itu antara dua pasangan itu. Itu je. Terima kasih. Seterusnya, hak terhadap nafkah iddah di mana seorang isteri yang diceraikan berhak mendapat nafkah iddah yang diberi oleh bekas suaminya sepanjang tempoh iddah. Seterusnya, hak untuk mendapatkan tempat tinggal. Seorang perempuan yang diceraikan adalah berhak tinggal di rumah di mana dia boleh tinggal semasa dia berkahwin selagi suami tidak mendapatkan tempat tinggal lain yang sesuai untuk isteri. Seterusnya, hak keutamaan dalam hadanah bagi menjamin kebajikan kanak-kanak. Ibu adalah paling berhak dari segala orang bagi menjaga anak kecilnya. Kesimpulannya, ini antara peruntukan yang memberi kelebihan dan menjaga kedudukan mereka sebagai seorang isteri dalam perkahwinan. Dengan adanya peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam, diharapkan bahawa kaum wanita dapat berfikir bijak dan dapat menentukan hak-hak mereka supaya kedudukan mereka terbela dan terjamin.